Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Adam Bukhari bin Muhammad Aswadi, bernombor matris DT5302 2021. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk status perawi hadis Asbabun Nuzul Surah Al-Ikhlas di dalam tafsir At-Tabari. Hadisnya berbunyi: Haddatsana Ahmad bin Mani' Al-Marwazi wa Mahmud bin Khidash At-Talaqani qala sana Abu Sa'id As-San'ani qala sana Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas an Abi Aliyah an Ubay bin Ka'ab qala al-musyrikun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbak fa anzalallah qul huwallahu ahad Allahus samad. Maksudnya, Ahmad bin Mani' Al-Marwazi dan Mahmud bin Khidash At-Talaqani menceritakan kepada kami bahawa mereka berkata, Abu Sa'id As-San'ani menceritakan kepada kami bahawa berkata Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami bahawa dia meriwayatkan daripada Rabi' bin Anas, daripada Abu Aliyah, daripada Ubay bin Ka'ab bahawa dia berkata, kaum musyrikin berkata kepada Nabi SAW, beritahu kepada kami nasab Tuhan kamu. Maka Allah menurunkan ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Okey, sedikit takhrij ringkas tentang hadis ini adalah hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, Imam Ibn Khuzaimah di dalam At-Tauhid, Imam Al-Baihaqi di dalam Asma' wa Sifat, dan Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain melalui jalur Abu Ja'far Ar-Razi. Okey, apabila kita lihat daripada hadis ni, dapat 7 orang perawi hadis, iaitu yang pertama Ahmad bin Mani' Al-Marwazi, yang kedua Mahmud bin Khidash At-Talaqani, yang ketiga Abu Sa'id As-San'ani, yang keempat Abu Ja'far Ar-Razi, yang kelima Ar-Rabi' bin Anas, dan yang keenam Abil Aliyah, yang ketujuh Ubay bin Ka'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya, nama saya Muhammad Arif Dinil bin Aminuddin, bernombor matrik DT5314/2021. Jadinya seterusnya kan, jadinya kita pergilah kepada yang pertama, iaitu perawi yang pertama setelah dibacakan oleh saudara Adam Bukhari tadi berkenaan dengan 7 orang perawi yang disebutkan. Kita pergi yang pertama secara spesifik dan lebih detail, lebih mendalam. Jadi Ahmad bin Mani' Al-Marwazi, nama beliau, nama panjang Ahmad bin Mani' bin Abdul Rahman Abu Ja'far Al-Baghawi Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Marwazi. Okey. Kunyah beliau pula Abu Ja'far, dan dikatakan juga qaul yang lain menyebutkan kunyah dia adalah Abu Abdullah. Nasab, jadi kita pergi ketiga nasab, iaitu keturunan susur galur Al-Marwazi ini. Al-Baghawi Al-Marwazi Al-Aslu Al-Baghdadi. Nasabnya kalau kita baca macam sebelah-belah Arab gitu, Baghdadi kan. Yang gelaran yang diberikan kepada Ahmad bin Mani' ini adalah Al-Asam. Beliau berada pada tabaqat yang ke-10, tinggal di Baghdad. Tak heranlah kalau kenapa dipanggil Baghdadi, sebab beliau pun tinggal di Baghdad sendiri. Okay, tarikh lahir beliau dilahirkan pada 160 Hijrah dan tarikh wafat pada tahun 244 Hijrah. Seterusnya kita pergi ke Ra'ul ulama terhadap beliau sendiri, terhadap Ahmad bin Mani' Al-Marwazi ini. Jadinya yang pertama, Abu Hatim Ar-Razi, apa kata beliau berkenaan terhadap Ahmad bin Mani' ini? Beliau berkata beliau adalah seorang yang suduk. Ahmad bin Mani' ini seorang yang suduk, iaitu benar. Ibn Hajar Al-Asqalani pula mengatakan siqah hafiz, iaitu siqah daripada segi hafalannya. Betul ke Ustaz? Kalau salah betulkan saya, tapi saya yakin dengan jawapan itu. Dan yang ketiga Ad-Daruqutni, la ba'sa bih. Itu yang pandangan Daruqutni, lebih kurang sama je. Yang keempat Muslimah Baghdadi siqah. Beliau mengatakan Baghdadi ini juga seorang yang siqah. Al-Zahabi, dan yang terakhir Imam Al-Zahabi mengatakan sama juga Al-Hafiz As-Siqah, siqah daripada segi hafalannya, dan juga sahibul musnad, iaitu pemilik musnad. Betul. Okay, saya rasa Ustaz pun dah tahu, insyaAllah. Jadi kita pergi yang kedua.
Okey, baik. Kita sambung yang perawi seterusnya, iaitu perawi kedua, Mahmud bin Khidash At-Talaqani. Nama penuh beliau iaitu Mahmud bin Khidash At-Talaqani, Abu Muhammad Nazil Baghdad. Kunyah yang digunakan kepada beliau adalah Abu Muhammad. Nasab beliau adalah At-Talaqani Al-Baghdadi. Kalau kita lihat balik, yang perawi kedua ini, iaitu Mahmud bin Khidash ini, lebih kurang sama dengan yang perawi pertama. Gelaran-gelarannya di hujung ada Al-Baghdadi, Baghdadi, Baghdadi. Okey, beliau berada di tabaqat yang ke-10 dan beliau tinggal juga di Baghdad, sama seperti perawi yang pertama saya sebutkan tadi. Sebab tahulah kan, Baghdad juga macam tu. Tarikh lahir beliau pada 160 Hijrah dan tarikh wafat pada tahun 250 Hijrah. Dan ada sebahagian juga mengatakan beliau wafat pada 260 Hijrah dan wafatnya juga di Baghdad. Okey, yang seterusnya kita pergi lebih lanjut, terus je penilaian ulama terhadap beliau, ra'yul ulama terhadap Mahmud bin Khidash At-Talaqani. Jadi ulama yang pertama iaitu Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa Mahmud ini seorang yang siqah. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia seorang yang suduq, benar. Yang ketiga, Yahya bin Ma'in. Yang ketiga ini, Yahya bin Ma'in telah bertanya kepada Ibnu Muharis tentang Mahmud bin Khidash dan menjawab kepada pertanyaan Yahya bin Ma'in ini. Ibnu Muharis mengatakan Mahmud bin Khidash ini siqah la ba'sa bih. Ini memang tarif, maksudnya tak ada tandingan lah siqahnya itu. Yang terakhir daripada Abu Al-Fath Al-Azdi, apa kata beliau? Min ahli sidq wa siqah, daripada golongan orang-orang yang benar dan juga as-siqah dan dipercayai. Okey, kita teruskan kepada perawi yang ketiga iaitu Abu Sa'ad As-Saghani. Nama beliau Muhammad bin Muyassar Al-Ju'fi, Abu Sa'ad As-Saghani Al-Bulkhi As-Sinani, Nazil Baghdad, Muhammad bin Abi Zakaria. Kunyah beliau Abu Sa'ad. Nasab beliau Al-Ju'fi As-Saghani Al-Bulkhi Al-Baghdadi Ad-Dari As-Sinani. Panjang, banyak nasab dia. So beliau berada di tabaqat yang ke-9 dan beliau tinggal di Baghdad dan Bulkh. Apakah penilaian ulama terhadap beliau? Yang pertama, daripada Muawiyah bin Saleh berkata Yahya bin Ma'in, beliau seorang yang dhaif. Lepas tu Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan beliau kana murji'an walam yakun yakzib, Al-Bukhari mengatakan fihi al-ittirab. Lepas tu Al-Zahabi pula mengatakan da'fuhu wa ramyu bit tajahum. Lepas tu Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan beliau dhaif wa ramyu bil irja. Kita pergi kepada perawi yang keempat iaitu Abu Ja'far Ar-Razi. Nama penuh beliau adalah Isa bin Abi Isa Mahan Abu Ja'far Ar-Razi Al-Marwazi Al-Aslu Al-Basri Maula Bani Tamim. Kunyah beliau Abu Ja'far. Nasab beliau At-Tamimi Maulahum Ar-Razi Al-Marwazi Al-Aslu Al-Basri. Beliau masyhur dengan gelaran Abu Ja'far Ar-Razi dan beliau berada di tabaqat yang ke-7. Beliau tinggal di Ar-Ray dan tarikh wafat beliau dalam lingkungan 160 Hijrah dan beliau lahir di Basrah. Apakah penilaian ulama terhadap beliau? Kalau kita dapat lihat di sini ada dua side, iaitu ada yang memberikan jarah dan ada juga yang memberikan ta'dil. Antara ulama yang memberikan jarah kepada beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan Saduq si al-Hifzi khususan An-Mughirah, dan juga Abu Zur'ah juga mengatakan beliau yahimu kasiran. An-Nasa'i juga mengatakan beliau laisa biqawi, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan beliau muttaribul hadis. Manakala ulama yang memberikan ta'dil kepada beliau adalah seperti Imam Yahya bin Ma'in mengatakan beliau soleh siqah, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan beliau siqah saduq solihul hadis, dan Al-Hakim mengatakan beliau siqah. Jadi bila kita tengok ni ada dua penilaian ulama, ada yang memberikan jarah, ada yang memberikan ta'dil. Seterusnya kita pergi pada perawi yang kelima iaitu Ar-Rabi' bin Anas.
Nama beliau Ar-Rabi' bin Anas bin Ziyad Al-Bakri Al-Basri Al-Khurasani Al-Hanafi. Nasab beliau Al-Bakri Al-Basri Al-Khurasani Al-Hanafi tadi ya. Yang belakang tadi nama termasuk dalam nama panjang dia. Dan beliau berada di tabakat yang kelima. Beliau tinggal di Al-Marwu dan tarikh wafat beliau adalah pada tahun 140 Hijrah atau 139 Hijrah. Apakah pilihan ulama? Pilihan ulama terhadap beliau adalah first kali daripada Ibnu Abu Hatim mengatakan beliau Saduq. Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan beliau Saduq lahu awham wa ramyu bitasayyu'. Dan Ibnu Hibban dan An-Nasa'i mengatakan beliau laisa bihi ba'sun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Arif Hazimin bin Cik Nur, DT 5259 #2021. Bersama-sama dengan saya, masih setia dengan saya dan juga kawan-kawan saya tadi, Arif Dan juga Adam, dalam rancangan yang sama, saluran yang sama, 1020. Jadi insya-Allah masih kita sambung perbahasan kita pada angka yang nombor 6, menceritakan tentang seorang yang bernama Abi Al-Aliyah. Nama panjang beliau Rafi bin Mihran Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi Al-Basri. Kunyah beliau iaitu gelaran Abu Al-Aliyah, lebih dikenali di khalayak ramai. Nasab beliau daripada Ar-Riyahi Al-Basri dan tabaqat yang kedua. Tarikh wafat beliau adalah 90 Hijrah. Khilaf ada yang mengatakan 93 Hijrah. Beliau tinggal tinggal di Basrah. Ayuh. Seterusnya ra'al ulama terhadapnya, pendapat ulama. 3 ulama yang mengatakan dia ni siqah daripada Abu Hatim, Abu Zur'ah dan Yahya bin Ma'in, mengatakan jelas bahawa dia seorang yang siqah. Dan ada pun seorang lagi daripada Hajar Al-Asqalani mengatakan siqah kathirul isal. Dia seorang yang siqah dan banyak melakukan mursal. Aywa. Seterusnya Ubay bin Ka'ab. Nombor 7, Ubay bin Ka'ab. InsyaAllah nama panjangnya panjang sangat, saya cuba baca selaju yang mungkin. Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar bin Al-Zakhraji Al-Ansari Abu Al-Munzir Abu At-Tufail Al-Madini Sayyid Al-Qura. Jadi insyaAllah pada kawan-kawan yang tengok nama dia panjang, boleh slow-slow hafal insyaAllah. Untuk ustaz yang sedang melihat, kita sambung gelaran dia. Al-Kunyah bagi Ubay Al-Ka'ab, dia dikenali dengan Abu Al-Munzir Abu At-Tufail. Dan juga nasab beliau daripada Al-Ansari An-Najari Al-Khazraji Al-Madini. Beliau pada tabaqat yang pertama tinggal di Madinah. 19 Hijrah tarikh wafat. Khilaf mengatakan 20 Hijrah ada, 22 Hijrah ada pun 30 Hijrah juga. Khilaf mengatakan dia wafat pada tarikh sekian. Terus kepada ra'al ulama terhadapnya, Ubay bin Ka'ab merupakan seorang sahabat, maka settle as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat semuanya berlaku adil. Seterusnya kesimpulan yang boleh saya dapat simpulkan hasil daripada perbahasan panjang daripada kita, yang kita cuba nak sampaikan. Yang pertama adalah, kesimpulan yang pertama adalah apa Ustaz? Minta maaf tak ingat Ustaz. Okey. Kalau kita melihat dalam kita mengembara dan juga meneroka ilmu hadis jarh wa ta'dil ni, kita dapati bahawasanya ulama-ulama yang berkecimpung dalam ilmu jarh wa ta'dil sangat mengajar kita untuk mendahulukan adab dan akhlak. Adanya syarat-syarat sebelum jarh, adanya syarat-syarat sebelum ta'dil. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dapat kita melihat penelitian secara terperinci yang dilakukan oleh para alim ulama semata-mata demi menjaga kesucian hadis Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Sabda Nabi Muhammad selaras mengatakan bahawasanya, man kataba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta di atas namaku, maka bersedialah, maka akan disediakan padanya satu tempat dalam api neraka. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita bersama dan untuk ustaz. Moga-moga ustaz sihat selalu dalam rahmat Allah Taala. Fizilah dan iman yang baik tamat Allah Taala, yang kurang saya sandarkan kepada kelemahan diri sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.